Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baiklah, di dalam video ini saya, Sarah Fatihah, dan rakan-rakan saya akan bentangkan satu topik yang sangat menarik. Topik ini terdapat di dalam subjek penghayatan etika dan pembudayaan. Topik yang akan kami bentang adalah pemantapan kesepaduan nasional Malaysia. Objektif bagi topik ini adalah membolehkan awak untuk memahami proses-proses pemantapan kesepaduan Malaysia. Hasil daripada pembelajaran topik ini, awak boleh membincangkan proses-proses pemantapan kesepaduan sosial di Malaysia. Selain daripada itu, awak mampu mengaplikasikan kesepaduan sosial di kalangan rakyat Malaysia. Kepelbagaian menimbulkan pelbagai cabaran kepada sebuah masyarakat seperti Malaysia. Setiap komuniti misalnya mempunyai akar etika dan peradaban yang berbeza terjemah dalam pemikiran dan praktis kehidupan masing-masing. Namun, kesemuanya perlu hidup dalam sebuah masyarakat Malaysia, berkongsi persamaan dan mencari titik pertemuan ketika terdapat perbezaan. Persediaan tawar-menawar, berunding dan melakukan mediasi telah membawa keamanan, kestabilan dan keharmonian di Malaysia sejak merdeka. Inilah kesepaduan nasional yang telah wujud, didukung dan mesti terus-menerus dimantapkan. Ia dilaksanakan melalui 3 rangkai proses yang bergerak serentak dipacu oleh 3 motivasi, iaitu pertama, perpaduan yang diidamkan, kedua, kesepaduan yang dicapai, dan ketiga, penyatu paduan yang diusahakan. Tindakan membenahi teks perpaduan nasional adalah suatu usaha serius untuk memantau pemantapan kesepaduan nasional. Baiklah, kita akan teruskan dengan rakan-rakan saya yang seterusnya. Hai, Assalamualaikum. Okey, saya akan menerangkan tentang perpaduan titik bertindih matlamat yang diidamkan. Menurut Prof. Ulung, Datuk Dr. Samsul Amri Baharudin, pengarah pengasas kita UKM, perpaduan disifatkan sebagai suatu hasrat yang diidamkan adalah sukar diukur, dilihat secara nyata mahupun berkekalan. Perkara ini biasanya hadir mengikut keadaan, keperluan dan detik-detik tertentu secara formal ataupun tidak formal dalam kehidupan seharian masyarakat. Okey, seterusnya saya ingin menerangkan tentang detik perpaduan dan detik perbezaan. Detik perpaduan dan detik perbezaan adalah merupakan saat yang boleh dilihat berlaku dalam kehidupan seharian masyarakat. Contoh suasana yang sering menunjukkan perpaduan adalah detik ketika majlis perkahwinan, aktiviti bermasyarakat, sambutan perayaan dan sebagainya. Aktiviti ini menunjukkan bahawa usaha penyatu paduan yang berterusan amat penting bagi memupuk persefahaman. Negara Malaysia terkenal dengan kepelbagaian etnik yang terdiri daripada Melayu, India, Cina dan lain-lain. Hal ini menyebabkan Malaysia juga memiliki pelbagai agama yang berbeza seperti agama Islam, Buddha, Hindu dan sebagainya. Menerusi variasi budaya, perayaan dan adat yang pelbagai ini, kita dapat melihat keunikan serta keistimewaan setiap perayaan. Dengan itu, kita dapat menghayati sikap saling menghormati antara masyarakat Malaysia dalam usaha memupuk perpaduan. Contoh detik perbezaan dalam aspek sambutan perayaan ialah masyarakat Islam yang menyambut Hari Raya Puasa, Hari Raya Korban. Seterusnya masyarakat Cina dengan menyambut perayaan Tahun Baru Cina, dan kaum agama Hindu pula dengan menyambut perayaan Hari Deepavali, Taipusam dan sebagainya. Selain itu, contoh detik perpaduan pula adalah terdiri daripada aktiviti gotong royong, sambutan Hari Kemerdekaan, acara majlis perkahwinan, memberi bantuan ketika bencana, menikmati cuti umum pelbagai perayaan
dan sebagainya. Oleh hal yang demikian, detik perpaduan dan detik perbezaan perlulah diambil berat kerana ia merupakan satu inisiatif untuk menerapkan sifat perpaduan dalam jiwa masyarakat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Amir Hamzah bin Azhar. Hari ini saya ingin menyentuh sedikit tentang kesepaduan. Kesepaduan merujuk pada keadaan aman, stabil, makmur dan sejahtera yang dicapai, namun diakui masih terdapat perbezaan dalam bentuk divisi sosial yang wujudkan sebuah masyarakat. Divisi sosial maksud kekurangan dalam konteks sosial yang memerlukan usaha penyatupaduan berurusan untuk meningkatkan kesepaduan. Hari ini juga saya ingin menyentuh sedikit tentang etos nasional. Etos bermaksud ciri suatu bangsa, budaya dan era. Ia berasal dari perkataan Greek yang membawa makna perwatakan atau karakter. Perkataan ini berasal dari perkataan etika, sikap, kepribadian, watak, karakter serta keyakinan dan atas suatu perkara. Etos nasional terdapat dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia iaitu Perkara 152 dan Perkara 153. Perkara 152 menentukan bahawa bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan, tetapi bahasa lain masih perlu digunakan dan dikembangkan. Perkara 153 merujuk pada janji Pertuan Agong yang perlu menjaga hak istimewa orang Melayu dan hak pribumi Sabah dan Sarawak. Sekian, terima kasih. Kesepaduan sosial yang kukuh membentuk kesepaduan nasional. Kesepaduan nasional bermakna penyatuan masyarakat majmuk dari pelbagai kumpulan etnik, agama dan wilayah hidup dengan aman sebagai satu bangsa yang bersatu. Penyatuan ini adalah bersifat zahir dan luaran. Pembahagian etnik ini dapat dilihat dari segi perbezaan bahasa, agama, kesetiaan politik, pekerjaan, pengasingan kediaman dan aspek-aspek lain dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka juga sanggup memberikan komitmen yang penuh kepada keharmonian negara berlandaskan kepada perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Perlembagaan tersebut dipegang sebagai panduan hidup bernegara yang aman dan damai, seperti yang digariskan dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia Pasak Negara, iaitu kedudukan raja berperlembagaan, Islam sebagai agama persekutuan, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan Perkara 153 menjaga kedudukan orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak. Kesepaduan nasional juga mengambil kira rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai bangsa seperti Melayu, Cina, India, Iban dan Kadazan. Raja berperlembagaan menjadi simbol perpaduan. Bahasa ibunda boleh diamalkan, agama lain dipraktikkan dan Perkara 153 juga menjamin kepentingan minoriti lainnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan menyambung semula perbincangan rakan saya tadi dengan penghayatan etika dalam peradaban bab 4 kesepaduan dan subtopik yang seterusnya iaitu kesepaduan sosial. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kesepaduan sosial? Menurut Maxwell pada tahun 1996, kesepaduan ialah proses membina nilai bersama dan interpretasi masyarakat bagi membolehkan penduduk sensitif terhadap perkara yang sama dan menghadapi masalah secara bersama dalam sebuah negara. Kesepaduan sosial juga ialah merupakan proses pembangunan masyarakat yang berkaitan dengan perkongsian nilai, cabaran, peluang sama rata berteraskan kepercayaan, harapan dan kebergantungan individu. Ini juga bermaksud proses sosial individu membina rasa kepunyaan dalam sesebuah komuniti. Apa yang kita boleh faham daripada ini ialah kesepaduan sosial maksud seseorang individu itu membina sosialnya dan dia merasakan bahawa diri dia mempunyai tempat atau dia mempunyai nilai dalam sesebuah komuniti tersebut. Seterusnya, kesepaduan sosial boleh dirumuskan sebagai masyarakat yang mengutamakan kesejahteraan ahli-ahlinya, mencipta rasa kepunyaan dan mengelakkan berlakunya peminggiran antara masyarakat. Jadi, kesepaduan sosial dapat dilihat dari pelbagai aspek. Terdapat 4 aspek dalam kesepaduan sosial. Aspek yang pertama ialah politik federalisme.
Sebagai misalnya, politik federalisme di mana parti-parti politik pembangkang sebelum ini pernah membentuk Pakatan Harapan dan memenangi PRU ke-14 tanpa pertumpahan darah dan membentuk kerajaan dalam tahun 2018. Seterusnya, aspek yang kedua dalam kesepaduan sosial ialah ethnicity. Okey. Contohnya ethnicity seperti bagaimana bangsa Melayu, India dan Cina bersahabat di Malaysia. Terdapat juga pembinaan restoran yang berteraskan tiga bangsa ini, iaitu bangsa Melayu, India dan Cina, yang kini juga berjaya dan menunjukkan bahawa ethnicity mampu wujud dalam negara Malaysia. Aspek ketiga ialah aspek agama. Kesepaduan sosial aspek agama iaitu masyarakat pelbagai kaum saling menghormati adat resam kaum lain dan setiap kaum bebas mengamalkan ajaran agama masing-masing. Sebagai contohnya bahawa kita aspek agama iaitu kita mengamalkan agama Islam, agama Hindu dan agama Buddha dalam negara Malaysia tanpa kita boleh lihat tiada diskriminasi di antara ketiga-tiga agama ini. Seterusnya, aspek bahasa iaitu masyarakat bebas menggunakan bahasa ibunda masing-masing, namun bahasa Melayu masih digunakan sebagai bahasa rasmi negara. Kita lihat bahawa terdapat juga rakyat yang masih menggunakan bahasa ibunda mereka iaitu bahasa Tamil oleh orang India dan bahasa Cina iaitu daripada orang bangsa Cina, dan juga bahasa Melayu iaitu orang Melayu di negara ini. Jadi itu saja yang saya boleh bincangkan daripada kesepaduan sosial, dan rakan saya akan menyambung semula perbincangan ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Amir Hamzah bin Azhar. Hari ini saya ingin menyentuh sedikit tentang etos nasional. Etos bermaksud ciri suatu bangsa, budaya dan era. Ia berasal daripada perkataan Greek yang membawa makna perwatakan atau karakter. Perkataan ini berasal daripada perkataan etika, sikap kepribadian, watak, karakter serta keyakinan atas suatu perkara. Etos nasional terdapat dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia iaitu Perkara 152 dan Perkara 153. Perkara 152 mempertukan bahawa bahasa Melayu sebagai bahasa kemasaan, tetapi bahasa lain masih boleh digunakan dan dikembangkan. Perkara 153 pula merujuk kepada Yang di-Pertuan Agong yang perlu menjaga hak istimewa orang Melayu dan hak pribumi Sabah dan Sarawak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik 4.3. Konsep perpaduan dan integrasi nasional. Satu proses penyatuan penduduk berbilang etnik yang mempunyai budaya masing-masing di bawah satu bentuk identiti nasional yang khusus tetapi yang dapat diterima oleh hampir semua golongan etnik di negara ini. Pengalaman penjajah telah memperkenalkan suatu bentuk ilmu iaitu ilmu kolonial yang telah mencipta himpunan maklumat dan analisis mengenai ethnicity iaitu etnik. Selain itu, perpaduan nasional merujuk kepada penyatuan pelbagai kelompok yang mempunyai latar belakang sosial dan kebudayaan yang berbeza menjadi satu entiti fizikal. Penyatuan ini lebih merupakan penyatuan yang berbentuk zahir dan luaran. Dalam usaha mencapai status negara moden, Malaysia meletakkan perpaduan nasional sebagai matlamat akhirnya. Matlamat akhir proses penyatuan ini ialah terbentuk satu bangsa Malaysia yang terdiri daripada satu masyarakat yang berbilang etnik yang bersatu padu, sejahtera dan mempunyai identiti nasional tersendiri. Proses perpaduan negara di kalangan penduduk negara yang berbilang etnik diwakili oleh parti politik etnik masing-masing. Mereka mengamalkan budaya, agama, bahasa dan orientasi pemikiran masing-masing. Perbezaan ini dikatakan sebagai penghalang kepada masalah dalam proses penyatuan, proses perpaduan dan pemindahan bangsa Malaysia. Konsep integrasi, proses menyatupadukan pelbagai kelompok masyarakat dengan menghilangkan perbezaan identiti, merujuk kepada proses penyatuan kelompok yang berbeza latar belakang dan menjadi satu entiti yang terikat oleh norma dan nilai serta kepentingan bersama.
Ia digambarkan oleh perasaan dipunyai dan mempunyai antara ahli-ahli masyarakat yang didasari oleh ikatan batin dan perasaan. Seterusnya, teori hubungan kaum merupakan teori yang terdapat dalam pendekatan menyatupadukan masyarakat Malaysia dan membentuk hubungan etnik atau kepelbagaian kaum di Malaysia. Alternatifnya, perbezaan-perbezaan di kalangan penduduk boleh dilihat sebagai satu kelebihan dan keistimewaan negara Malaysia yang menyediakan peluang keemasan untuk seluruh negara mengenali, berinteraksi, belajar dan memupuk daya penyesuaian kepada kelainan dan kepelbagaian. Setiap makhluk perlu memupuk daya penyesuaian untuk hidup dalam persekitaran yang sentiasa terdedah kepada perubahan. Antaranya adalah segregasi. Ia merupakan hubungan yang bersifat pemisahan di antara etnik-etnik di dalam sebuah negara, seperti pemisahan kawasan tempat tinggal, sistem persekolahan, pengangkutan dan kemudahan-kemudahan awam. Sehubungan dengan itu, akomodasi. Keadaan apabila satu kelompok yang berkonflik setuju untuk menghentikan atau mengelakkan konflik dengan adanya interaksi secara aman. Proses di mana etnik-etnik menyedari norma dan nilai mereka di antara satu sama lain, namun mereka tetap mempertahankan budaya hidup masing-masing. Mereka hidup secara harmoni, menghormati antara satu sama lain. Di peringkat pemerintahan pusat, setiap etnik menghantar wakil yang mewakili etnik masing-masing. Namun, dalam institusi-institusi tertentu, seperti ekonomi dan pendidikan, mereka bersaling bergantungan antara satu sama lain. Contohnya adalah negara Switzerland. Negara ini mempunyai hubungan etnik bersifat akomodasi, di mana etnik-etnik di dalamnya seperti etnik Jerman, Perancis dan Itali saling membuat penyesuaian antara satu dengan yang lain dan hidup dalam keadaan yang aman. Assalamualaikum. Poin seterusnya adalah amalgamasi. Amalgamasi ini adalah satu proses di mana apabila satu budaya ataupun satu ras bercampur untuk membentuk satu budaya ataupun satu ras yang baru. Amalgamasi ini kita boleh lihat atau dipraktikkan dalam perkahwinan. Macam kita tengok perkahwinan antara berbeza etnik ataupun berbeza ras ini adalah proses yang kita panggil amalgamasi. Seterusnya ada melting pot. Melting pot ini adalah budaya hidup yang telah diamalkan sekian lama. Contohnya yang boleh kita lihat adalah seperti orang Melayu makan yang tofu, orang Melayu makan roti canai, orang Cina atau orang India makan nasi lemak. Itu adalah secara ringkasnya apa itu melting pot. Seterusnya adalah masalah-masalah integrasi nasional. Yang pertama adalah etnosentrisme. Ini merupakan kepercayaan di mana sesuatu budaya itu dianggap agung. Apabila kepercayaan ini wujud, ini menyebabkan berlakunya jikalau ada budaya-budaya luar yang masuk dalam particular kaum tersebut, budaya-budaya tersebut akan dianggap salah dan mungkin membahayakan bagi sebuah kaum itu. Dan itu adalah secara ringkasnya apa itu etnosentrisme. Seterusnya adalah penyebab penghalang integrasi. Yang pertama adalah kejahilan tentang kumpulan etnik-etnik yang lain. Maksudnya berlaku kejahilan ataupun pergaduhan antara etnik-etnik yang lain atas beberapa sebab tertentu. Seterusnya adalah proses pemasyarakatan yang terbatas. Maksudnya sesetengah etnik itu hanya berkawan ataupun hanya bersosial dengan etnik itu sendiri. Maksudnya tidak mahu berkawan dengan etnik-etnik yang berbeza. Seterusnya adalah politik perkauman. Politik perkauman ni secara ringkasnya adalah jika parti politik tersebut bersifatkan hanya satu kaum saja. Itu adalah secara ringkasnya apa itu politik perkauman. Seterusnya adalah perbezaan kebudayaan. Seperti yang kita tahu kat Malaysia ni banyak budaya yang berbeza. So kalau ada perbezaan kebudayaan ini, maksudnya kita tidak menghormati budaya orang lain dan kita hanya menghormati budaya sendiri, itu adalah penghalang kepada integrasi.
Seterusnya adalah usaha-usaha politik untuk meningkatkan integrasi. Yang pertama adalah perlembagaan mengandungi beberapa perkara menjurus ke arah kesamarataan kaum, seperti ada peruntukan yang memberi perlindungan kepada kumpulan-kumpulan kaum tertentu. Misalnya, perkara yang berkaitan dengan hak istimewa orang Melayu. Selain itu, adanya fakta-fakta yang diluluskan oleh untuk menjaga kesefahaman antara kaum, serta adanya Akta Keselamatan dalam negeri yang bertujuan menjaga kepentingan dan keselamatan negeri. Seterusnya adalah usaha ekonomi. Kerajaan berusaha memperbaiki ekonomi rakyat tanpa mengira kaum. Tujuannya ialah untuk mewujudkan keseimbangan ekonomi antara kaum dan juga mengurangkan pengenalan kaum berdasarkan aktiviti ekonomi. Selain itu, kerajaan mewujudkan usahawan-usahawan Melayu dengan cara memberikan bantuan, pinjaman, lesen ataupun kontrak pekerjaan kepada usahawan-usahawan Melayu yang baru bergiat untuk menjadi usahawan yang lebih berjaya. Seterusnya, kerajaan menubuhkan agensi-agensi kerajaan seperti Pernas, MARA dan UDA untuk bertujuan khusus membantu orang-orang Melayu yang ingin bergiat dalam dunia perniagaan. Akhir sekali, kerajaan menubuhkan agensi-agensi pembangunan, khususnya pembangunan tanah seperti Felda, Felkra, Risda dan sebagainya. Dan akhir sekali, usaha sosial dan kebudayaan. Yang pertama adalah memperkenalkan konsep kebudayaan nasional, dan yang kedua, penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan sistem pendidikan kerajaan.